Selamat petang dan salam sejahtera. Ni nama saya Dayalan. Hari ni saya nak buat video dalam bahasa Melayu. Tolong share. Ini video ni saya tujukan kepada Menteri di Malaysia, Ismail Sabri. Jadi tolong share. Saya akan tunggu dalam berapa saat lagi. Tolong share kepada semua grup Malaysia Singapura. Tolong share. Ini berkenaan dengan kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Ismail Sabri. Satu kenyataan yang betul-betul tidak bertanggungjawab telah dikeluarkan oleh menteri yang sedang he's overlooking MKN lah. Dia spokesman untuk MKN, Majlis Keselamatan Negara. Okey. Jadi Ismail Sabri, saya akan mulakan. Sebelum itu, saya nak memperkenalkan diri saya. Saya pengurusi Persatuan PEMAS, iaitu Persatuan Pekerja Malaysia Singapura. Nama saya Dayalan Sri Balan. Okey, semalam Ismail Sabri telah mengeluarkan satu kenyataan. Memang hot lah kenyataan itu. Satu Malaysia, semua orang yang terkandas di Singapura maupun yang terjejas akibat penutupan sempadan ni, semua duduk share ni. Duduk share, lepas tu diorang confuse. Lepas tu diorang telefon pejabat saya, diorang cakap, betul ke kenyataan ni kita semua boleh balik? Jadi, saya nak nasihat kepada Ismail Sabri ni. Saya nak nasihat. Daripada, tolong share, tolong tag semua. Tolong tag semua, diorang nak tag PDRM, nak tag MKN, tag lah. Lantar lah diorang. I am ready to face all this kind of ridiculous statement given by the ministry. Jadi daripada kenyataan yang telah dikeluarkan di sidang media oleh Ismail Sabri, terbuktilah bahawa Ismail Sabri ni betul-betul dia tak buat dia punya homework langsung. Dia main tembak saja. Okey, dia main tembak saja dekat press. Okey, dia main tembak, dia cakap siapa-siapa nak balik dari Singapura, tak nak kerja saja, terus boleh balik. Malaysia tak halang. Okey, kenyataan itu benar ke tak? Memang benar pun. Memang Malaysia tak halang. Tetapi masalahnya, bila pernah kita komplain Malaysia halang? Ismail Sabri. Jadi ini sebenarnya Ismail Sabri sedang buat kenyataan ini. Dia kaitkan dengan kematian seorang India yang membunuh diri lah. Selepas dibanjiri di laman sosial media mengenai warga negara Malaysia membunuh diri. Selepas itu mungkin Ismail Sabri ni dia kena tekanan. Bila dia kena tekanan, dia pula pergilah. Biasalah hero kan. Nak jadi hero, dia nak pergi bagi tahu satu Malaysia bahawa negara Malaysia ni kami tak halang you keluar dari Singapura pulang. Memang betul. Tetapi sekarang coming back to the point, Ismail Sabri tanya diri you sendiri, kenapa dia terjun mati? Dan kenapa kebanyakan orang yang kerja di Singapura ni sedang stres? You kena tanya soalan itu sebelum you nak pergi buat statement depan press semua. You nak just to show that you are doing your job. Okay. Orang Malaysia memang akan diterima di negara Malaysia bila-bila masa pun lah. Kalau dia nak pulang ke Malaysia, memang dia boleh pulang. Tetapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya ialah perundingan yang telah diadakan di antara kerajaan sekarang dengan kerajaan Singapura. Perundingan yang betul-betul tak masuk akal. Ismail Sabri, you cakap the Malaysian bila nak pulang, terus pulang. You ingat apa? Majikan di Singapura itu siapa? Kroni-kroni orang ke? Terus diorang telefon, terus diorang bagi pulang. Tak, bukan. Diorang ingat apa? Diorang semua kroni-kroni kerajaan sekarang ke apa? Majikan-majikan di Singapura. Terus, macam kalau saya kerja kat Singapura, saya tak suka kerja, saya pergi kat saya punya majikan, saya nak resign, saya nak balik lah. You ingat terus dia bagi? You ingat apa? Bapak saya punya share dalam majikan Singapura tu. First of all, semuanya bukan nak resign pulang. Diorang minta cuti PCA. Majikan itu tak bagi. Majikan tu cakap, kalau you nak PCA, kita tak boleh kasih. You nak buat apa, you buat lah. Jadi, Ismail Sabri ni sepatutnya berunding dengan Menteri Luar Negara untuk bincang balik
kepada Singapura mengenai majikan-majikan yang degil di Singapura yang tak nak memberi cuti PCA. Ismail Sabri, dalam statement you sendiri, you tahu baca ke tak tahu baca saya tak tahu, atau you shock sendiri. Dalam statement you sendiri you katakan PCA ini telah diwujudkan untuk 2,000 orang dalam sehari untuk keluar masuk sempadan. Tetapi you tahu ke tak, sudah lebih daripada 40 hari PCA ini telah officially lah. Tapi sampai sekarang tak lebih 10,000 orang pun gunakan PCA. Kenapa? Sedangkan bila kamu buat rundingan dengan Singapura, kamu sudah setuju dan kamu memang ada buat satu pengiraan. Okey? Kerajaan Malaysia dengan kerajaan Singapura memang sudah buat satu pengiraan di mana 2,000 orang boleh keluar masuk. Tetapi padahal sudah 40 hari lebih hanya kurang dari 10,000 orang keluar masuk. Kenapa? Sebab itulah masalahnya. You orang tak tahu, satu tak guna akal atau memang sengaja tak nak gunakan akal. Okey? Disebabkan majikan di Singapura tak nak beri cuti kepada orang-orang Malaysia yang kerja di sana untuk pulang. Okey? Kenapa dia orang tak nak bagi cuti? Itulah kerja diorang. Pergi buat rundingan, tanya diorang. Kita ada bukti di mana banyak majikan-majikan Singapura, terutamanya majikan-majikan semi-government seperti Cisco dan lain-lain lagi yang memang tak nak benarkan rakyat Malaysia ni pulang melalui PCA, melalui cuti itu. Okey, itu satu. Biar saya ajar you. Siapa ni? Ismail Sabri. Biar saya ajar you. Mungkin you tak buat kerja rumah you. You main tembak shock sendiri depan wartawan. Nak glamour, nak naikkan nama, nak memperbodohkan, rakyat-rakyat Malaysia yang lain. Yang tak terlibat dalam ini supaya nak tunjukkan bahawa isu Singapura ini sebenarnya Malaysia memang hebat, kita tak ada apa-apa masalah. Okey, jadi itu satu, that is one rubbish lah. Okey, jadi let me come to the topic. Yang pertama, majikan Singapura tak nak benarkan orang-orang Malaysia pulang untuk cuti. Itu satu masalah besar. Faham? Yang kedua, kalau dia tak bagi cuti, majikan itu suruh dia berhenti kerja. Kalau dia berhenti kerja, majikan dia cakap bagi dia 30 hari notis baru boleh berhenti. Faham ke tak? Macam kalau saya sekarang sedang stres di Singapura, saya nak pergi minta cuti untuk balik pulang ke Malaysia. Tak dapat. Lepas tu saya nak resign. Majikan itu cakap, ini bukan company bapa engkau nak resign saja-saja. You kena bagi 30 hari notis untuk berhenti kerja. Memang betul lah, memang patut lah. Malaysia pun ada. We have to give 30 days notice. Macam budak yang mati kemarin itu, okey, yang bunuh diri itu, dia telah memberi notis pemberhentian kerja September 25 hari bulan. Tahu ke tak? Tak tahu punya orang apa tahu, main tembak saja depan wartawan ada nak tunjuk hebat, tapi langsung tak fikirkan masalah sebenarnya. Itulah orang-orang you, saya pun tak faham lah. Okey. Jadi di sini kita ada beberapa masalah yang perlu kita meneliti dengan lebih terperinci, dan satu rundingan harus dijalankan secepat mungkin antara Malaysia dengan Singapura. Perundingan bukan cakap depan press saja, perundingan yang betul-betul yang menggunakan akal dan mengambil berat mengenai masalah-masalah yang besar dengan lebih teliti. Itu yang kita panggil satu menteri yang bagus, bukan menteri macam ni. Duduk nak tunjuk hebat untuk apa? No use lah Ismail Sabri. Betul saya cakap. You nak pengurusi MKN ke bukan MKN ke, I don't care. Tapi ingat satu, let me tell you one thing very clear. The companies in Singapore, the owners of the company in Singapore, they are not our great grandfather, you know. Mereka bukan kita punya, mereka tu bukan bapa punya kilang tau. Kita pergi minta kita nak berhenti kerja terus diorang bagi. No way. Mereka akan minta 30 days resignation letter. Baru diorang akan keluarkan. Sekarang saya sedang stres. Saya nak keluar. I cannot tahan lagi sinilah. Lagi 2-3 hari, lagi 1 minggu memang saya akan gantung mati. Saya nak pergi keluar. Diorang cakap, kita tak boleh bagi you. You give me 30 days notice. Jadi orang-orang macam tu,
Macam mana? First of all, kerajaan Malaysia dalam rundingan PCA gagal. Gagal di mana? Biar saya bagi tahu. Gagal di mana HR Singapore yang memutuskan untuk apa orang cakap to apply PCA. Okay? HR yang memohon PCA itu sudah satu salah. Permulaan dia sudah salah. Kita sebagai HR, kita hanya dapatkan approval cuti. You faham or no, Ismail Sabri? Kalau tak faham, you come. You call me, you come and meet me, I will teach you. Okay? Because of the statement you gave yesterday, hari ni berlambak ratusan orang telefon kita and asking, can we come out of Singapore? Can we come out of Singapore? Memanglah Malaysia akan terima siapa-siapa yang masuk, no doubt. But how they want to come out from Singapore's company if the company there is not cooperating with them? This is what we are telling you to negotiate. Bukan duduk bagi press conference. You understand or no, Ismail Sabri? And also to who's this Foreign Affairs Minister? Hishamuddin. Hishamuddin, you are a very matured leader. You ni satu Hishamuddin seorang yang ahli politik yang matang. Okay, saya tak faham. Even dia pun dia gagal lah actually. Hishamuddin actually dia gagal dalam rundingan mengenai PCA tu. He did a failure job by allowing Singapore HR to approve, to apply for HR. For what the HR, the HR needs to apply PCA. The HR only approve the holidays for the workers. HR itu sepatutnya hanya memberi kebenaran untuk dari segi cuti itu. Berapa annual leave saya ada, saya apply. HR itu approve itu. Lepas saya dapat cuti di tangan, baru saya kena mohon PCA. You understand or no? Jadi HR ini sepatutnya saya runding dengan HR hanya untuk cuti saya sahaja. Faham ke tak Ismail Sabri dengan Hishamuddin? Saya hanya kena mohon cuti saja dari HR. Lepas itu kena ada kerajaan Singapura lah kena beri kebenaran kepada saya untuk keluar dari sana. Bukan HR saya sendiri. Kalau you pergi bagi tugas supaya saya boleh gunakan PCA itu kepada HR saya, memanglah HR saya tak akan lepaskan saya. Kita ada ribuan, biar saya ingatkan Ismail Sabri dengan Hishamuddin, kita ada ribuan pekerja yang tak dibenarkan untuk mengambil cuti di Singapura. Dan ini adalah satu masalah besar. Kalau lagi tak boleh faham, tak tahulah, lagi bagus korang letak jawatan pergi duduk mancing ikan dekat tepi kolam. Come on lah, gunakan yang duduk sana semua bukan orang bukan komputer tau, manusia yang mempunyai apa orang cakap feelings, you know. They are not prepared to be separated from their family to work. You faham ke tak? Mereka ini tidak latih secara mental dan fizikal untuk berpisah dari keluarga dan bekerja. We are not trained. Not many Malaysians have this kind of attitude to, to leave their family and go and work. Not many. Not like Indonesians, not like Bangladesh. Okay, they are mentally prepared. Mereka mentally prepared to be separated with their family to go for survival because they are suffering in their country. Malaysian is not like that. Malaysian yang tak dapat jawatan di Malaysia, yang tak dapat kerja di Malaysia, mereka lah yang pergi ke Singapura. Itu pun disebabkan boleh they can commute every day. Sebab itu diorang pergi Singapura. So Ismail Sabri, daripada you nak jadi hero, you can be the president of MKN, or maybe you can be, I'm not sure lah. Okay, you this one. But I telling you something. Hishamuddin, rundingan PCA adalah satu rundingan yang telah gagal. It's a failure. So you have to do something else. Rundingan PCA gagal. Okay, ramai yang masih tak boleh keluar dari Singapura seperti mana yang telah diberikan statement oleh
Ismail Sabri. Okey, statement yang telah dikeluarkan oleh Ismail Sabri adalah satu kenyataan yang langsung tidak bertanggungjawab yang telah dikeluarkan oleh menteri yang memang I do not know lah what are they up to. Diorang nak duduk dengar kepada diorang punya budak-budak bawahan. They are not going to the ground to work, you know. You guys are not going to the ground to work. Bukan, it is not easy. Dan lagi satu, dalam keterangan ini dia cakap orang Malaysia yang terkandas di Singapore, they can come anytime. Lepas tu terus pergi kuarantin 14 hari. Then they can go back. Kenapa you tak nak cakap yang duit kuarantin itu diorang dipaksa bayar? Ismail Sabri. Kenapa you tak dalam you punya statement ini you cakap semua, you cakap lah boleh pulang lah 14 hari lah, itulah inilah, semua you sudah bagi tahu. Kenapa you tak bagi tahu rakyat bahawa orang ini yang pulang kena bayar RM2,300 sekali dengan duit swab test itu? Kenapa itu you tak nak bagi tahu? Jadi tolonglah Ismail Sabri, buat kerja dulu, baru you pergi buat you punya statement. Your statement is a total waste. Your statement memang betul, statement you yang mengatakan sempadan Malaysia buka untuk orang Malaysia untuk bila-bila masuk. Jadi orang yang berada di Singapura tu, yang proses yang sedang berjadi di Singapura tu, you orang tak nak masuk campur. Jadi tak payahlah hal Menteri Luar Negara. Lagi bagus siapa-siapa boleh pergi, boleh runding dengan Singapura. Tak payahlah orang bazir waktu jadi menteri, ambil gaji yang buta. Lepas tu tak nak pergi buat apa-apa proper arrangement. Biar saya bagi you tahu. You have agreed with Singapore government to allow 2,000 people to commute every day. But that system is failed. Because in these 40 days, more than 40 days, less than 10,000 people only has commute. Kenapa? Sebab majikan di sana tak nak bagi PCA. Faham ke tak Ismail Sabri? Kalau tak faham, biar saya jerat kat you punya telinga lagi kuat. Lepas itu saya nak tanya kepada PR yang duduk di Singapura. Apa benda? Where is their arrangement? Mana diorang punya arrangement? Mereka sedang kerja seperti orang lain yang di Singapura. Okey, tapi langsung tak ada PCA untuk diorang. Diorang datang sini 14 hari, pulang balik lagi 7 hari. 21 hari diorang kena kuarantin. Untuk apa? Datang tengok diorang punya family kat sini. Memang saya cakap diorang memang tak boleh pakai lah, betul saya cakap. Really nak jadi hero depan press saja. Hari ni press pun telefon saya tau. Press tanya saya, betul ke apa statement yang Ismail Sabri ni bagi? I said, rubbish. Nak cakap betul salah memang betul. Tapi, they are not talking the other side of the story. Diorang hanya cakap the good part of the book. The bad part of the book, diorang tanamkan. Hebat. Kerajaan prihatin konon. Kerajaan memang nak membunuh diri. Sampai hari ni, yang hari tu kes duduk tembak kepala dia kerana stres, tak ada langsung apa-apa. Sampai hari ni, tak ada seorang menteri pun yang komen pasal kematian-kematian yang berkenaan dengan Singapura ni. Sampai hari ni tak ada satu orang pun. Lagi nak pergi cakap the Malaysian can come back anytime. Jomlah kau pergi kerja kat Singapura, Ismail Sabri. Let's come. Saya pun ikut sekali. Jom kita masuk Singapura, kita duduk kerja, lepas tu kita tengok. Senang-senang macam yang you cakap ke kita boleh pulang? You ingat kalau saya kerja di Singapura, saya nak pulang, terus dia akan cakap, pulanglah Encik Island, terus pulang. Tak apa, you boleh pulang. Sebab yang duduk share dekat company Singapura, bapa aku. Bapa aku punya share dalam company tu. Jadi bila saya nak kerja, dia orang bagi. Bila saya nak keluar, dia orang cakap, tak apa, pergi. Sebab itu bapa aku punya kilang. Don't be so stupid. Cannot, tak boleh. Kita kena letter 30 days. Kalau tak, mereka berhak untuk pegang kita punya gaji. Dan apabila dia pegang kita punya gaji,
Kita terimalah, tak apalah, tak ada gaji pun tak apalah. Sudah stres, aku nak pulang juga Malaysia. Nak pulang, datang sini, korang duduk rompak kita punya duit lagi 2,300, macam mana nak pulang? Kerajaan sedang bagi berjuta-juta ringgit. Duit prihatin, duit prihatin, duit prihatin. Tolonglah bagi duit kuarantin ini kepada diorang. Tanggunglah duit kuarantin ini. Apa masalah? Diorang ni pulang lepas kehilangan kerja. Dah lah duduk di Singapura, diorang bagi kita masalah besar. Sekarang pulang pun sini pun orang-orang hotel ini nak rompak kita punya duit. Jadi janganlah, don't lah sumpli nak apa orang cakap saja-saja nak jadi hero Ismail Sabri. Saja-saja nak you want to be hero. Don't give comment. Kalau you don't know your work, diam aja terus. Diam, duduk, dapat gaji buta, balik tidur, enjoy with your family. You don't need to care about the people. But don't make the people stress with your statement. Sebab dengan statement yang you keluarkan hari ni, yang semalam Ismail Sabri, hari ini ramai yang pergi kat diorang punya HR, diorang cakap nak pulang. Tapi HR diorang cakap, you suruh Ismail Sabri tanda tangan surat letak jawatan. Diorang cakap, they don't care what the minister says in Malaysia. You faham ke tak? The Singapore majikan, they don't care whatever statement you are giving Ismail Sabri. What they want is, they want the Malaysian to give a resignation letter 30 days. Not as what you say. And they are not allowing PCA. Diorang tidak membenarkan orang Malaysia keluar melalui PCA. Kami ada bukti lebih daripada satu orang. Kita ada ratusan bukti di mana majikan Singapura tak nak membenarkan orang Malaysia keluar untuk bercuti. Dan akibatnya macam ni lah. Bunuh diri. And Malaysian ministers, you are all sedang selamatkan kursi orang. Sampai hari ni kita tak tahu siapa Perdana Menteri negara kita, siapa akan jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri kita ada kuasa ke tak, kita tak tahu. Apa pun we do not know. Menteri-menteri kejap loncat sini, kejap loncat sana, MP loncat sana, loncat sini. You all, I don't think so you all have time for this lah. But anyway, you orang nak hashtag MKN ke, PDRM ke, tentera darat ke, tentera udara ke, tentera laut ke, apa-apa you orang nak hashtag lah. I am prepared to face everything. Sebab yang aku cakap ni fakta 100%. We are talking with Singapore's HR. Banyak HR, we communicate with them when they don't want to give the Malaysians to leave the country. We call them. Dari Persatuan Pemas, I have called so many HR. We ask them, why he cannot work there? To go back. Cannot. They need 30 days resignation letter. If no means, dia orang akan pegang dia punya gaji. Don't talk sumpli lah Ismail Sabri. Okay, jangan main tembak saja apa yang keluar dari orang punya mulut, main tembak saja. Jangan jadikan rakyat Malaysia bodoh. Okay, we are not stupid. You understand or no? Stop your drama and try to work for the people. Tolong share lah video ni. Biar viral lah. Tolong share. And thanks. Terima kasih kepada semua. You see, benda buka border ni jadi ke tak jadi, that is secondary. Okay. Apa yang kita kena buat, kita buatlah. Okay. Apa-apa bantuan yang kita boleh dapat dari kerajaan, we will try to get for you all. Okay. Apa-apa yang bantuan yang kita boleh tolong dari persatuan ini untuk keluarkan, kita sudah keluarkan banyak orang punya, people who have passed away in Singapore, mayat mereka kita pernah keluarkan. Kita pernah tolong banyak, ramai member-member Melayu kita sudah tolong untuk mereka safe to come, back to their country. A lot of Chinese we have helped, a lot of Indian. Bukan kita tolong satu bangsa saja. Everyone comes to our office, we are helping them. Everyone. Kita masuk kerja at this office here, pagi 9 sampai malam sometimes I go. Until we cannot even answer to phone calls. And this kind of situation, these ministers are going giving press statement, press yang tidak bertanggungjawab langsung. Mereka pergi beri news just to show yang mereka hebat. And they are giving us more problem. Dah lah tak boleh selesaikan masalah. Don't give us some more.
We are having headache because of this government, I'm telling you. Okay, thank you guys. Tolong share video ni biar viral. Yorang nak tag apa-apa tag lah, PDRM ke apa ke, you all just tag lah. Okay, thank you. Salam sejahtera.